Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri anda di Jiwa. Alhamdulillah, kita kembali semula di episod yang ke-12. Pada episod yang lepas, kita dapat mempelajari tentang Attention Deficit Hyperactive Disorder atau lebih dikenali sebagai ADHD. ADHD bukan hanya di kalangan kanak-kanak, juga boleh terjadi kepada orang dewasa. Pada episod kali ini pula, kita akan membincangkan tentang sindrom terkejut berlebihan atau nama lainnya latah. Untuk pengetahuan anda semua, latah biasanya dikaitkan dengan masyarakat di Asia Tenggara, terutamanya Malaysia dan Indonesia. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, kita akan dapat mempelajari tentang latah. Mari saya kenalkan klien ke-12 di musim kedua Jiwa menerusi topik latah. Kita ketawa, mereka sengsara. Jangan. Tunggu dah. Jap tunggu. Jap tunggu. Biasa dia kau. Joget lagi. Sarung kepala dia, Mak. Sarung, Mak. Di studio kita ada Encik Samsudin Cik Pak atau lebih dikenali sebagai Din Latah, berusia 42 tahun. Cik Din, boleh saya panggil Cik Din ya? Boleh. Saya Dr. Hazli. Ya, Terima Dr. kasih datang. Sama-sama. Dapat berjumpa dengan Cik Din yang ada masalah latah. Ya. Selalunya orang perempuan kan? Cik Din boleh kongsi tak bila mulanya Cik Din ada mengalami latah ni? Saya mula melatah ni masa umur saya 13 tahun dah. Oh, dah lama dah? Dah lama dah. Masa tu saya duduk kat kampung. Biasalah budak kampung nakal. Lepas tu bila malam belajar silat. Belajar silat bukan nakal, bagus tu. Dah. Yalah memanglah. Ke nak buat apa dengan silat yang belajar tu? Bila main silat ni memang baguslah untuk kita. Saya tak salahkan silat pun sebab saya dah jadi latah ni kan. Tapi bila saya terkejut, selalunya kan bila kita bersilat tu dia kan kita betul-betul menghayati kan. Penat tak waktu tu? Memang penat lah. Penat. Selalunya dia waktu malam sampai ke pagi. Okey. Saya yang terkejut. Saya dah dapat nasib baik saya tak dapat Bunyi datang. apa tu? Okey. Cik Din, Ya. soalan tadi kan, dia mula waktu umur 13 tahun, balik bersilat, kemudian apa jadi? Balik silat selalunya balik lewat malam, pukul 1 macam tu. Bila letih tidur. Bila tertidur tu, esok pagi kalau mak kejut, apa yang kita belajar tu dia macam dengan Automatik jadi? Dia jadi macam tu. Setiap kali mak kejut ke ataupun Setiap kali ataupun kalau kawan-kawan kacau. Dia akan jadi. Dia bersilat? Dia macam dengan nak dia pergerakan silat tu lah. Pergerakan tu nak macam mempertahan diri lah. Nak mempertahan diri. Selain daripada pergerakan tu, apa lagi yang Cik Din alami bila ada terkejut tu? Terkejut tu kadang-kadang keluar agaklah perkataan-perkataan tapi bukan yang kotok-kotok lah perkataan-perkataan yang terkejut macam bahasa-bahasa lain. Ada makna apa-apa tak perkataan tu? Tak ada makna apa-apa pun. Keluar spontan. Selalunya kalau dia jadi tu berapa lama? Kejap lah. Kejap je. Kejap je. Kecuali kalau ada orang sambung lagi lah. Lagi terkejut. Paling lama lah kan setakat ini. Cik Din ingat tak berapa lama? Saya tak ingat. Pernah tak sampai Cik Din rasa macam lepas tu jadi lagi bersilat, orang kata sampai kan dah penat nak bersilat tu? Pernah jadi? Pernah jadi yang tu. Kalau yang orang kacau tu yang pernah. Jadi bilanya mula orang perasan dan start nak ganggu tu? Bila mereka dah tahu, satunya kat kampung saya banyak yang tak tahu sebab saya simpan lah. Sebab dulu saya masa mula-mula jadi saya malu. Apa aku jadi macam ni kan? Depan orang ramai dulu jadi macam-macam. Tapi bila saya pendam benda tu, orang tak tahu pun. Tapi bila saya dah masuk umur dah meningkat naik, masa umur saya 16 17 saya terlibat dengan dunia seni iaitu teater. Dia di situlah
lagi dahsyat dah dia punya orang kacau. Okey. Cik Din kata Cik Din boleh tahan, boleh simpan ke susah untuk nak elak daripada bersilat tu kalau terkejut? Dia kalau orang kata apa, kalau kita simpan ni mana kata kita kena, kita tahu dah orang tu nak kacau kita boleh tahan nafas lah. Oh. Keraskan pinggang kita, orang jolok kita tak okey lah. Tapi kalau kita ralik memang dia akan jadi, Kalau kita galik leka leka. terus jadi. Terus jadi. Tadi macam bunyi tadi tu kan? Tiba-tiba. Bunyi apa tak tahu. Tak tahu apa. Terkejutlah kan? Ha. Okey. Pernah tak jadi situasi di mana orang yang dia usikkan tu ketawa, happy, tapi tiba-tiba sampai terkejut tu buatkan Cik Din bertindak di luar kawalan sampai tahap agak agresif sikit. Pernah jadi tak? Pernah ada juga orang kawan-kawan mengusik kan. Mengusik, saya pernah lah pukul orang. Cuba cerita sikit. Bukan pukul lah. Pernah pukul dengan penyapu kan. Lepas tu saya pernah satu masa tu saya tengah nak makan dekat kolam mancing ni, kolam mancing. Saya baru sampai, saya nak makan mi segera tu. Terletak panas, tiba-tiba saya baru sampai kat depan kaunter tu. Saya nak duduk, ada orang datang kacau. Saya simbah tau atas kepala dia. Mi tu. Panas yang tu? panas tu. Oh. Baru jadi dalam tahun ni juga. Tahun ni juga. Tapi kat Jadi, kampung lah. Cik Din kata pegang penyapu. Kalau pegang tu pegang kayu ke pegang cangkul ke macam mana? Penyapu tu memang menyapu kayu. Oh, pegang kayu. Pernah tak ketuk orang ke apa? Ketuk lah. Yang saya ketuk kawan saya tu memang dia kena. Tapi macam benda-benda tajam memang dia orang tak bagi lah. Dekat rumah sekarang ni? Dekat rumah pun saya jarang lah. Cik Din cakap kan ada masa-masa Cik Din malu bila latah ni. Terutama waktu peringkat awal kan. Jadi ada tak kesan pada Cik Din bila waktu mula-mula dapat latah ni? Kesan dia jadi macam tu lah. Saya pun tak tahu nak cakap diri saya ni macam mana. Sebab kadang-kadang saya fikir macam, aku ni pasal apa kan. Malu tu memang malu lah. Ada tak macam orang kata buat-buat saja? Dia kata macam, kenapa Cik Din tak kontrol? Takkan tak boleh kontrol? Itulah, saya pun tanya-tanya pasal apa aku tak boleh nak kawal benda ni kan. Tapi benda tu kalau kita duduk saja bila mesti akan jadi. Saya tak tahu pasal apa. Mesti macam mana tu? Mestilah kau boleh balik. Okey. Balik. Okey. Cik Din, saya dah minta kebenaran Cik Din kan? Ni. Ni. Saya dah minta kebenaran ke Cik Din kan? Boleh kan saya nak kejut tadi? Boleh. Okey, jadi terima kasih Cik Din kerana memberi kebenaran tu. Dan sekarang kita jiwa berehat seketika. Alhamdulillah, kita kembali dalam jiwa. Bagi segmen kedua, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkenaan latah. Latah bukan penyakit. Latah adalah sindrom yang mana berasaskan budaya sesuatu tempat yang mana tidak ada di tempat lain. Jadi latah ini hanya dialami oleh mereka yang dalam region ataupun area Asia Tenggara, ada juga di Jepun, Filipina dan salah tempat yang jauh, tapi tidak semua satu dunia. Apa berlaku? Seorang itu akan terkejut dan melakukan perbuatan, perkataan yang mereka tidak selalu ucapkan, lakukan pada keadaan mereka biasa. Dan selalunya perkataan yang dikeluarkan itu agak tidak dapat diterima. Tetapi tetamu kita minggu ini, Cik Din, tidak ada gejala itu. Tapi Cik Din senang melakukan perbuatan yang nampak macam bersilat tapi bukan silat sebenarnya. Cik Din, ada tak menjadi bahan gurauan, usikan untuk kawan-kawan ke bila dia orang dah tahu Cik Din ni ada latah? Itu semestinya, walaupun bukan kawan, sebab orang dah tahu, mereka memang akan usik lah. Usik. Jadi orang akan ketawa, happy. Cik Din sendiri perasaan macam mana waktu dia tu? Bagi saya, dia tengok kat keadaan lah. Kalau macam saya tengah duduk makan ke apa semua, dia kacau. Memang saya akan latah, tapi saya jadi macam kan terasa juga lah, aku nak makan ni. Kan? Selalunya Cik Din buat apa kalau terasa tu?
Tak berapa simpan sebab ke? saya cuma cakap kata yang apa ni aku nak makan ni. Kan ada buat macam tu. Macam tu lah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang saya tak cakap, orang lain yang tolong cakap kan. Agak-agak nak usik pun. Kan dia bunyi sekali lagi tu. Bunyi lagi tu. Ada tak sampai tahap yang mana Cik Din sendiri tak mampu nak tahan, tak mampu nak sabar lagi bila kena usikan tu? Kadang-kadang tu rasa jugalah kesabaran tu hilang jugalah. Kadang tengok keadaan. Kalau macam kan kita tengah happy, tengah okey tak apalah. Okey tak apa. Tapi kadang-kadang kawan-kawan ataupun orang ni dia tak tahu Dia kita tak ni tahu. mood kita macam mana, depa tahu, depa nak usik lah. Pernah tak sampai ada masanya Cik Din elakkan daripada pergi daripada Saya tempat kadang-kadang tu? kalau tempat orang ramai yang saya nak pergi tu, kadang-kadang saya tengok juga. Saya tak mau kan, saya tak mau. Okey. Cik Din, apa lagi kesan kepada kehidupan Cik Din disebabkan oleh latah ni? Kesan dia, kalau kesan buruk dia ni, kalau kesan buruk lah kan, kesan buruk bagi saya, kecederaan kepada diri saya sendiri lah. Macam saya terkejut tengah meracun kat kampung kan. Mak kat belakang tengah sapu sampah. Tin semur, cat semur tu masuk dalam api meletup, tersepak pokok limau perut tu. Duri dia tercucuk tau dekat betis kering ni. Itu adalah kecederaan. Tapi untuk kesan yang kebaikan tu bagi saya tak tahulah, tapi bagi saya adalah juga orang kata rezeki. Sekejap lagi kita cakap pasal rezeki. Sebelum tu kan Cik Din pernah tak waktu nak sembahyang tiba-tiba bunyi ke, ada tak pernah bersilat waktu dalam masjid ke? Masa tu tahun 2013. Ingat lagi? 2013 saya masuk satu program reality TV. Lepas tu hari Jumaat dekat Ulu Kelang, dekat Zoo Negara tu. Saya nak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba tengah nak sembahyang tu tiba-tiba angin kuat. Tingkap tu dia tertutup kuat kan. Saya dengan kaki terangkat dengan perkataan apa keluar. 3 staf kat belakang semua ketawa. Saya dari sini dia minta maaf banyak-banyak terkeluar. Dia sembahyang kat luar. Itu lah. Terpaksa sembahyang dekat luar. Saya sendiri beralah takut lagi jadi 2 kali lagi. Tapi bukan salah Cik Din pun. Bukanlah. Ya Cik Din, tadi cakap pasal rezeki. Ya. Boleh cerita sikit tak apakah yang positifnya yang dibawa oleh latah ini kepada Cik Din? Rezeki ni sebab dulu memang saya malu, saya malu dengan orang sebab iyalah kan perkataan kadang-kadang kita buat perangai tak senonoh bila kita terkejut ni. Kan? Pernah orang kata apa? Perangai tak senonoh tu pakai kain boleh selak kain. Kan? Macam ambil nak dapat perhatian pula kan? Itulah. Kita kawan-kawan bila kita dicucuk dia cakap kita akan ikut apa yang dia buat, apa yang dia buat cakap kan. Rezeki tu sebab saya ada satu video viral masa tu saya tengah syuting drama. Masa tu saya baru-baru jugalah. Video tu saya terdengar bunyi tembakan. Sini saya dah melatah. Video tu yang viral. Dari situlah bermulanya orang panggil career sebagai Din Latah. Alhamdulillah rezeki dalam bidang ni tu disebabkan kelebihan ada latah tu lah. Okey. Kalau sekarang ni latah ni menjadi kerjaya kepada Cik Din, adakah Cik Din masih lagi terdetik kalau boleh nak hilangkan? Saya memang kalau ada boleh hilangkan memang saya nak hilangkan. Nak pernah cuba tak apa-apa kaedah ke? Pernah juga lah tanya orang kampung, orang tua kampung kan. Tapi tak boleh sebab apa dia orang kata? Dia cakap, mana ada ubat latah dia tu. Tapi dia kata kalau gagap ada. Gagap ada. Macam kecil tu kan. Ada seorang kawan saya tu. Kalau gagap tampak dia hilang sekarang alhamdulillah. Tapi saya kalau Cik Din tampak dia apa? Lawan balik kan. Kan. Itulah orang kata saya kalau boleh tu memang nak hilangkan. Nak hilangkan. Sebab tapi tak boleh sebab arwah tok saya pun dia ada keturunan latah. Makcik saya pun latah juga. Okey, jadi ini menarik kan? Sama ada latah ini ada faktor keturunan ataupun kita belajar sebab ada orang tu kita pun dapat latah macam tu juga. Cik Din sendiri, Cik Din rasa Cik Din yang mana? Ada tak siapa-siapa dalam keluarga yang Cik Din nampak latah tu? Mak latah tak? Mak ada, dia memang terkejut tu macam tu ada juga. Tapi dia ada ke perbuatan ke keluar perkataan atau apa? Dia cuma mulut ni perkataan. Tapi dalam keluarga siapa yang Cik Din nampak waktu Cik Din kecil dulu tu?
Masa kecil tu lepas tu ada makcik dua orang. Depa teruk juga. Lelaki ada tak dalam keluarga? Lelaki tak ada, tapi Tak ada. jiran saya ada. Jiran saya orang tua lah, Okey. tapi dia memang latah. Jadi daripada apa yang saya fahamkan Cik Din, latah ini banyak ada kesan-kesan yang tak berapa baik dan alhamdulillah untuk Cik Din yang viral itu memberi sedikit kelebihan. Tapi kalau Cik Din sendirilah, apa yang Cik Din rasa paling mencabar sekali mereka yang latah ini pada Cik Din? Latah ni memang cabang bagi saya. Saya ni kalau bawa kereta, saya pernah break tengah-tengah jalan. Oh, ini satu orang tak sedar kan? Betul, saya pernah break tengah-tengah jalan sebab orang bukan horn saya pun. Trailer tu dia horn sebelah jalan, saya sini break. Tapi alhamdulillah mungkin kita dah ada benda tu, mungkin Allah nak selamatkan kita. Kita diuji dan kita juga dibantu. Betul. Wah, Cik Din, terima kasih atas perkongsian. Saya pun tak perasan pun kesan memandu tadi tu. Betul. Jiwa berhenti seketika. Kembali selepas ini. Jiwa kembali lagi. Di segmen ketiga, saya ingin menjelaskan sekali lagi walaupun latah ini bukan penyakit, tetapi kesannya boleh menyebabkan mereka terkesan, tertekan dan mungkin mengalami masalah rendah diri. Dan ada masanya mereka malu kerana menjadi bahan lawak jenaka. Tapi untuk Cik Din pula, bahan lawak jenaka itulah menjadi karier Cik Din. Alhamdulillah. Dan sekarang ini, boleh Cik Din berkongsi apakah perkembangan kerjaya Cik Din sekarang? Selepas pandemik ni ada apa-apa program baru ke? Saya baru habis buat satu super teli super teli Kampung Latah. Dan juga saya buat satu lagi program TV yang melibatkan latah jugalah. Jadi apa pandangan Cik Din tentang fenomena latah pada masa sekarang? Itulah latah sekarang ni saya tengok kebanyakan Allahualam kan. Tapi saya sekarang bila saya kami yang dahulu dah dapat rezeki dalam bidang ni, seperti contohnya rakan artis yang lain, saya, Kak Ida Muin, PM Mansur. Kami rasa banyak sangat sekarang ni nampak video-video latah. Kadang-kadang tu saya rasa macam fake. Macam buat-buat. Sebab saya Allahualam lah, tapi saya nampaklah benda tu lah sebab jadi dia seolah-olah latah tu menjadi macam lakonan. Macam lakonan, macam kan kami pun latah juga tapi tak ada sampai tak berhenti ni. Jadi apa perasaan Cik Din bila itulah kadang-kadang tu kami saya sendiri pun rasa macam kan kalau depa ni macam tu tak mustahil orang kata kita ni pun buat, sedangkan kita tak buat benda-benda tajam pun kita boleh pegang, boleh air panas pun minum macam tu kan. Maksudnya dia seolah-olah merendahkan, memberi makna lain pada latah itu. Sebab saya ada juga bila saya tengok dia ni tak latah pun kan. Tiba-tiba dia latah. Satu hari saya test dia. Dia tengah berjalan saya baling tower kat dia. Dia tak latah pun. Saya cakap dia, hang tak latah pun. Dia buat-buat latah untuk nak dapat offer tu. Itu yang saya kata. Sekarang ni banyakkan macam tu sebab kebanyakan saya tengok dalam video-video lah ni dekat media sosial banyak sangat. Dulu tak ada. Pesanan untuk orang muda yang berlakon sebagai pelatah. Pesanan saya lah kan. Kepada adik-adik tak kisahlah siapa pun di luar sana tu, kalau boleh janganlah buat macam tu sebab benda ni jadi bukannya kita minta kan, dia jadi secara semula jadi. Kita tak ada duk pi belajar apa-apa pun, dia main sendiri. Tapi kalau kita ni tak latah tiba-tiba buat latah tu masalah. Masalah. Itu pun kena jumpa pakar psikiatri tu. Itu lain lah. Yang tu lain lah tu. Yang lain lah tu. Itu lain. Tu lah. Tapi kebanyakan macam tu lah saya nampak. Cik Din. Ya. Kalau Cik Din kata, kalau saya nak cuba bagi Cik Din latah, boleh tak Cik Din kontrol jangan latah? Boleh, tapi saya memang tak boleh. Cuba ni, saya nak bagi Cik Din latah ni. Tapi cuba kontrol. Cuba tahan macam mana? Tahan nafas. Maksud dia boleh tapi dengan boleh ke?
Boleh ke tak boleh? Oh, Jadi, maknanya latah ini bukan dibuat-buat kan? latah tak Kalau boleh. nak cuba elak, kena tahan nafas, kena jadi batu. Kena beri batu lah. Sampai berapa lama kita boleh tahan? Itulah masalahnya. Jadi, kepada mereka yang nak berlakon, yang nak buat-buat latah itu, tolonglah. Tapi seolah-olah merendah-rendahkan, seolah-olah macam Cik Din sengaja nak buat benda itu lah tu. masalahnya. Tapi kalau tengok saya kat kampung, macam mana tahu lah macam mana saya. Betapa susahnya dulu. Jatuh motor banyak kali. Saya masih lagi tak boleh nak bayangkan kalau ada tiba-tiba berhenti kereta belakang langgar. Itulah. Itulah kesannya latah ini. Latah bukannya main-main, bukannya sonok-sonok tau. Betul. Bukan main-main, bukan untuk seronok. Bukan sonok-sonok. Cik Din, terima kasih datang. Selebriti datang ke Jiwa. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga jemput. Jadi kita dah faham, bagi orang di luar sana faham apa sebenarnya itu latah. Itulah latah sebenarnya kan. Sebenarnya. Okey. Terima kasih. Sama. Harapnya perkongsian daripada Encik Din memberi sedikit ilmu bahawa latah adalah respon yang berlebihan. Tidak kira respon daripada gerak tubuh, perkataan atau suara yang berada di bawah tahap kesedaran dan kawalan oleh seseorang individu. Rumusan saya pada minggu ini, latah, respon yang berlebihan tanpa kerelaan. Di majlis keramaian, pelatah menjadi perhatian, sering diambil kesempatan, dipermainkan, dijadikan bahan ajukan, bahan senda gurauan. Makin galak usikan, riuh rendah bunyi sorokan, makin tidak keruan hingga bertindak di luar kawalan. Reaksi mereka bukan dibuat-buat, bukan nak ramai peminat, bukan sengaja nak tunjuk bakat. Ada yang suka, ada juga yang meluat, ada malu melihat hingga tak mahu datang dekat. Latah tak perlu makan ubat, tetapi kesan latah itu yang perlu diubat supaya tak melarat dan ada intervensi tertentu yang perlu dibuat. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang, episod yang terakhir untuk musim kedua. Pastinya pada hari Selasa jam 8.30 malam. Terima kasih dari saya, Dr. Hazli Zakaria, pakar jiwa anda, pakar psikiatri di Jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa kurniaan yang Maha Esa, tak siapa yang mengerti isi hati lubuk